سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد 44. Kita sambung pada muka surat 44, tajuk yang ke-11, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Qala al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, ay yusahhilu alayhi amra ad-dunya wal akhirah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya segala urusannya. Surah At-Talaq ayat 4. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Surah Maryam ayat 72. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim tinggal berlutut di dalam neraka. Kami biarkan orang-orang yang zalim, yakni dengan kekufurannya dan dengan maksiatnya. Orang yang menzalimi dirinya dengan kufur kepada Allah, orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan dosa maksiat kepada Allah, akan berlutut di dalam neraka dalam keadaan dibakar dan diseksa. Kami biar dia paduk dalam neraka. Kami hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ayat 72 surah Maryam. Surah Maryam ni juzuk 16, lepas surah Kahfi. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الربح بلا بضاعة ولا تجارة ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, jadikan ketakwaan kepada Allah sebagai perniagaan, nescaya akan datang kepada kamu semua keuntungan tanpa barang perniagaan dan tanpa perniagaan. Kemudian baginda membaca ayat yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang bermaksud, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah jadikan baginya jalan keluar dan mengurniakan kepadanya rezeki dari sumber yang tidak ia sangkakan. Surah At-Talaq ayat 2. Sambungan ayat surah At-Talaq ayat 3 menyuruh kita bertawakal. Ayat 2 suruh bertakwa, ayat 3 suruh bertawakal. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, hatinya berserah, bergantung, mewakilkan kepada Allah, maka sudah pasti Allah mencukupkan keperluannya. Maka Allah cukup baginya, yakni untuk menolong dan menyelamatkannya. Jadi ayat 2 surah bertakwa, ayat 3 surah bertawakal. Seterusnya, an Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها رواه الطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الصغير وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة وفي القناعة والبيهقي في شعب الإيمان. Diriwayatkan daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain ini seorang sahabat yang sakit buasir. Bila dia sakit, dia diziarahi oleh orang, dan salah seorang yang menziarahi dia ialah malaikat yang menjelma jadi manusia mai ziarah dia. Seorang sahabat yang diberikan peluang berjumpa malaikat. Nama dia siapa? Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Halak fi Jawazi Ru'yatin Nabiy wal Malak. Menceritakan Allah haruskan boleh seseorang tertentu melihat Nabi SAW dan melihat para malaikat. Dan kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin ada hadis tiga orang pesakit yang berjumpa malaikat. Jadi bukan semua orang boleh, tapi orang-orang tertentu boleh jumpa malaikat. Salah seorang yang Allah izin jumpa malaikat ialah Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang kena sakit. Lalu dia diziarahi oleh penziarah-penziarah. Salah satu yang menziarahinya ialah malaikat. Dia kena sakit buasir. Buasir ni punca dia kadang-kadang orang makan cabai banyak. Pedas, terlajak pedas, betul-betul duk makan siang malam terlajak pedas. Macam Melaka, macam tokak, macam kacang. Bahaya. Jangan makan pedas terlalu banyak, kerana dia boleh membawa kepada penyakit buasir. Kadang dia pun blender cabai tak tahu macam mana. Bahaya. Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya dan memberikannya rezeki dari sumber yang tidak ia sangkakan. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada dunia semata-mata, nescaya Allah akan menyerahkan urusannya kepada dunia. Siapa buat kerja kerana dunia, dapat dunia itu saja. Siapa buat kerja untuk mendekatkan diri pada Allah, dunia pun dapat, dekat dengan Allah pun dapat. Itu yang kita nak. Jadi himpunan daripada perbincangan kita pada tajuk yang ke-11 menghimpunkan kepada pentingnya sifat taqwa dan tawakal ataupun tawakkul. Taqwa dan tawakal ni dua tajuk yang berbeza tapi disatukan dalam tajuk yang ke-11. Nak faham bahasa Melayu, taqwa itu melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Imtisalul awamir wajtinabul manakir. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan perkara-perkara mungkar yang dilarang oleh Allah. Ataupun imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itu taqwa. Al-Imam Ibn Ajibah rahimahullah menyebut dalam kitabnya tentang qamus ataupun qawaid at-tasawuf, mi'raj at-tashawuf ila haqa'iq at-tasawuf. Tajuk dia mi'raj at-tashawuf ila haqa'iq at-tasawuf. Di situ dia memberikan beberapa pengertian perkataan-perkataan yang digunakan dalam ilmu tasawuf. Salah satunya ialah makna at-taqwa. Kalau tak silap dia kata di situ, at-taqwa huwa imtithalul awamir wajtinabul manakir. Taqwa itu melaksanakan perintah Allah
dan meninggalkan larangan Allah. Taqwa menurut pengertian yang terkenal juga mengikut Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Empat pengertian taqwa yang disebut oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang disebut dalam beberapa kitab. Pengertian yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha besar, yang memiliki sifat kebesaran. Al-khawf minal jalil. Yang kedua, war-ridha bil qalil, redha dengan sesuatu yang sedikit, yakni redha dengan dunia yang sedikit, bersifat qanaah, memada dengan apa yang ada, tidak tamak sehingga melakukan perkara yang terlarang. Tamak nak harta sampai balas hak orang, tak mau. Tak mau kita tamak sampai melakukan dosa. War-ridha bil qalil. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, beramal dengan wahyu yang Allah turunkan, yakni beramal dengan Quran hadis. Yang keempat, wal isti'dad yaumir rahil, membuat persediaan untuk bertemu dengan hari yang kita nak berpindah ke situ, bersedia untuk bertemu hari kematian. Apabila empat sifat ni ada kepada seseorang, dia sudah bertakwa, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takut kepada Allah, bersifat qanaah, beramal dengan wahyu, dengan ajaran Islam, beramal dengan wahyu yang Allah turunkan, dan membuat bekalan dan persediaan kepada hari akhirat. Kalau kita isi 4 hari kita dengan empat sifat ini dalam seharian kita, kita adalah orang yang bertakwa. Tengok-tengok hak mula pun merasa tak apa lepas pi lah. Hak mula ni takut kepada Allah. Takut pada Allah ni sifat yang cukup istimewa, dan itulah satu-satunya sifat yang boleh menyelamatkan kita daripada dosa. Kalau hak tu tak ada, mesti buat dosa tak kira siapa. Sebab itu Nabi SAW berdoa minta bagi perasaan takut yang menghalang dosa, sebagaimana doa yang kita baca dalam khatam Quran, Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qasim lana, ya Allah berikan kepada kami, bahagikan kepada kami, min khashyatika, perasaan takut kepada Engkau, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang menghalang kami buat dosa, yang jadi Engkau halangkan dia daripada buat dosa antara kami dengan dosa. Kerana sesiapa sahaja yang memiliki perasaan takut kepada Allah, dia tak berani buat dosa. Orang yang tidak ada takut pada Allah Ta'ala mesti buat dosa. Takut apa? Takut Allah murka dan hukum dia. Bila Allah Ta'ala hukum, bukan nanti di akhirat. La tu Allah boleh balas. Masa dia buat dosa tu Allah Ta'ala boleh balas, ambil nyawa dia mati terkejut. Masa dia buat dosa tu Allah boleh hantar malapetaka kepada dia. Dan ini telah berlaku kepada umat terdahulu. Kaum Nabi Allah Nuh, Allah hantar banjir, mati habis, bergelimpang. Kaum Ad, kaum Samud, Allah Ta'ala hantar malapetaka daripada langit. Ada yang berbentuk gempa bumi, ada berbentuk guruh kilat yang menyambar dan sebagainya. Qarun Allah suruh bumi telan. Mereka yang derhaka kepada Allah di zaman terdahulu, di kalangan penentang-penentang nabi-nabi terdahulu, Allah rakamkan hukuman mereka di dunia di dalam Al-Quran. Allah cerita puak-puak hak tak betul dengan para nabi zaman dulu, hak tak betul dengan Nabi Lut, Allah turunkan bala, kalih bumi jadi laut mati. Yang tak betul dengan Nabi Musa, dengan sebab hartanya, Allah Ta'ala suruh bumi telan dia. Nama dia Qarun, dengan istananya, dengan pekerjanya,
Jadi tasik Qarun di Mesir, di satu tempat nama Al-Fayyum. Di situ terdapat tasik Qarun sampai hari ini. Tempat Allah suruh bumi menelan Qarun, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Qasas. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami telan Qarun dengan istana dia sekali. Fir'aun mati ditelan dalam Laut Merah. Tapi Fir'aun tak aput. Pasal apa tak aput? Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tak bagi aput kerana nak bagi tunjuk kepada masyarakat manusia di akhir zaman. Dia mati zaman Nabi Musa, tapi mayat dia, jasad dia ada dalam muzium di Kahirah, di Ramses. Di situ ada jasad Fir'aun yang mati kena telan laut. Allah berfirman, thumma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kemudian kami selamatkan badan kamu supaya menjadi tanda kepada orang selepas kamu. Jahat bagaimana Fir'aun pun mati. Begitu derhakanya Fir'aun sampai mengaku Tuhan pun mati. Tak tengok lagi kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum-kaum yang terdahulu yang derhaka kepada Allah. Allah dah hukum mereka. Kita jangan jadi lagu tu. Ada orang menyesal setelah Allah hukum dia. Ada orang dia suka merempit, lawan motor tu nak abang. Allah bagi putus kaki, putus tangan, menyesal tak selesai. Orang duk pesan jangan duk lawan motor, dia syok juga. Waktu maghrib tak kira, waktu isya tak kira, waktu tarawih tak kira. Akhirnya Allah hukum dia bagi putus kaki. Menyesal dia patah kaki 4-5 kerat, menyesal tak sudah. Hak tu tak apa lagi. Ada yang putih kepala. Ada seorang hamba Allah bawa motor laju, terbelah divider, putus kepala, mati tempat kejadian. Ada seorang lagi saya kenal dia, putus kaki, seorang lagi patah tengkok. Dia syok sampai lupa Allah boleh hukum. Kegembiraan dia di dalam berlumba motor sehingga kadang-kadang mengganggu masyarakat nak semayang. Orang duk semayang tarawih, dia duk penerah motor bulan puasa. Orang duk semayang jemaah, dia duk lawan race. Kadang-kadang menerak tengah malam atas motor pukul 3 pagi. Saya duk beli ceramah belah Perak mana tu. Kadang-kadang duk atas lebuh raya pukul 2 pagi, 3 pagi, nampak motor bergerak, kepala tak nampak, menerak atas motor, syok lawan motor. Ada siapa-siapa pergi doa tak ketahuan, tak kena gaya, arwah tang tu. Ada orang-orang tertentu depa doa, hinyak budak-budak ni kacau kami nak buat ibadat. Wasan 2-3 hari pi, tak tahu dengar aksiden mati tempat kejadian. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghukum sesiapa sahaja, bukan nanti akhirat, bukan nanti dalam kubur, bukan nanti lepas mati, masa hidup, masa saat itu Allah boleh hukum. Maka manusia yang memiliki perasaan takut kepada Allah, takut Allah hukum la tu masa dia tengah buat salah, dia tak berani buat salah, takut Allah Taala hukum aku guna mata tengok dosa, Allah boleh tarik bagi buta la tu. Aku boleh guna tubuh badan buat nayakan, Allah boleh bagi kena karan mati, lumpuh la tu. Ada orang kampung saya mati terkejut, kena karan dulu ni, cerita lama. Jadi kita melihat apa yang berlaku kepada orang tertentu sebagai pengajaran kepada kita untuk menakutkan kita daripada melakukan perkara terlarang. Siang, malam, pagi, petang kita jaga dan kawal diri kita, jangan buat benda Allah tak suka.
dan kita buat amalan-amalan yang kalau kita mati hari itu kita boleh masuk syurga. Antaranya membaca Sayyidul Istighfar tiap-tiap hari, sehari, pagi dan petang. Siapa baca Sayyidul Istighfar pagi mati sebelum petang masuk syurga. Baca pagi mati sebelum maghrib masuk syurga. Baca petang, baca malam mati sebelum subuh masuk syurga. Pagi sekali, petang sekali. Yang kedua, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh. Mati sebelum maghrib masuk syurga. Baca 7 kali lepas maghrib, mati sebelum subuh masuk syurga. Sehari 14 kali baca. Lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali. Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar. Yang ketiga, ayat kursi. Siapa baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang 5 waktu, dia mati bila-bila masa masuk syurga. Yang keempat, mengaji. Siapa rajin mengaji, mati mudah masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa rajin pergi mengaji, menempuh satu jalan rajin pergi mengaji, bila mati Allah mudahkan masuk syurga. Tu baru 4 saya abang. Dalam kitab rumah saya ada kat 200 hadis menceritakan amalan-amalan ke syurga. Buat lagu ni masuk syurga, buat lagu ni masuk syurga, buat lagi masuk syurga. Siapa baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, lepas pada habis wudu, bila dia mati Allah buka 8 pintu syurga, bagi pilih pintu mana dia nak masuk. Baca doa lepas wudu, mudah masuk syurga. Siapa yang buang sesuatu yang menyakitkan tengah jalan, mungkin ada paku, mungkin ada kaca, mungkin ada lopak, mungkin ada rantin, boleh kena mata orang rantin tu, boleh lopak tu boleh jatuh tergeliat kaki orang, boleh jatuh tayar terbalik motor geret orang. Kita tutup, kita selamatkan orang, jalan ke syurga. Ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah. Aku lihat seorang lelaki menikmati nikmat dalam syurga kerana dia membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Kita jumpa lopak dalam BRP lah, JKR punya kerja Kita jumpa rantin kayu, rantin pokok, lalu daripada tepi jalan, pi tengah jalan, nak kena cermin kereta orang, nak kena mata kita ketika naik motor, naik geret jalan kaki. Biar lah ni tuan rumah punya pasal ni, tanam pokok ambil rantin kena habis orang. Aku tak kepa, ambil pi Jumpa kaca, jumpa paku, kaca paku boleh kena kaki orang luka, paku kena tayar tembus. Biar lah siapa lempak paku tadi, yang penting kereta aku, motor aku tak kena paku, sudah. Tak pikir kalah orang. Islam ajak seperti mana kita mau kita selamat, kita usaha bagi orang lain selamat juga. Allah nilai amalan baik, kita dapat pahala besar. Kita buang paku tengah jalan yang ada ganggu, boleh kena tayar motor, tayar geret orang. Dah motor kita selamat, geret kita selamat, ada orang yang mungkin kena, kita buang. Ambil paku tu tahu boleh tong sampah ke apa, kita dapat pahala. Kita masuk tandas, buang air besar, buang air kecil, berak kecil dalam tandas tu, lepas tu kita biar tu timbul tu. Orang masuk maki kita pak kandak, korang ajak siapa murah berak tinggal ni. Marah kat kita, kita punya pasal dia sakit hati, berdosa kita menyakitkan hati orang. Kawan tu nak cari tak tahu, bukan ada tulis tu nama siapa. Lalu kita masuk, kita mau lepas pada kita ada orang masuk, dia senang hati, kita menjadikan hati dia senang, kita dapat pahala. Di antara perkara yang membawa pahala yang banyak ialah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira, senang hati ke dalam hati orang beriman. Satgi orang lain nak masuk tandas ni, kalau dia masuk dalam suasana aku tinggal benda-benda yang aku buang ni tak tarik bagi hilang, dia susah hati, dia benci, dia marah kat aku. Maka kita hapuskan, bersihkan, kita dapat pahala. Walaupun orang yang masuk lepas kita tak berterima kasih dan tak cari kita, masuk tengok tanah bersih, keluar cari siapa berak ni bagi elok bersih, aku nak ambil nama, hantar kat Sultan Kedah minta pingat.
Orang tak nak buat kerja aku tu. Tapi Allah berterima kasih kepada kita, kerana kita buat satu sikap yang menggembirakan hati manusia. Manusia yang tak fikir kepada benda tu, dia tak kisah. Ada paku tak kena tayar kereta aku, sudah. Ada kaca tak kena kaki aku, sudah. Bahkan hak teruk lagi, dia ambil kesempatan buat nanya ke orang. Dia buat nanya ke adik dia buat nanya ke kawan dia, hak barang kawan dia ambil, kawan dia ambil barang dia marah. Minuman makanan adik dia ambil, adik dia ambil minuman makanan dia pukul adik dia. Abal barang jiran, buah jiran dia boleh ambil, jiran dia ambil buah dia marah. Bukan tekat dia tak buat baik kepada orang lain, dia buat jahat pula ke orang lain. Orang lain buat jahat kepada dia ada kekuatan, dia bagi amaran, ambil aku tenang. Nanya orang lagu tu. Sebab dia menempah kemurkaan Allah, dia menempah doa yang tidak baik daripada orang yang dia buat nanya itu. Doa orang yang kena nanya pasti mustajab, tidak sekarang, masa akan datang. Orang yang tak takut pada Allah, dia buat nanya kat diri dia dengan melakukan perkara yang Allah haram. Dia buat nanya pada diri dia tak buat yang Allah wajib. Dan dia buat nanya kepada makhluk yang lain, kepada binatang, kepada manusia yang lain, kerana dia berasa gah dan kuat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk menarik segala nikmat yang dia beri bila-bila masa dalam sekelip mata. Allah berkuasa nak bagi petunjuk kepada seseorang dalam sekelip mata, seperti Allah bagi petunjuk kepada ahli sihir Fir'aun. Sekelip mata jadi orang beriman, jadi wali Allah, dekat dengan Allah. Yang sebelum tu jadi orang suruhan Fir'aun untuk lawan dengan Nabi Musa. Ahli sihir tanya pula, kalau kami menang nak bagi apa? Fir'aun kata nak bagi pangkat besar. Yang lampau lawan dia bagi menang kat Nabi Musa. Tunjuk kat orang ramai, kata Fir'aun menang, ahli sihir menang. Lawan-lawan kalah. Bila kalah, Taqwih melihat kebesaran Allah melalui mukjizat tongkat Nabi Musa yang menelan tali-tali ulang-ulang sihir yang mereka buat. Maka ketika itu mereka Taqwih beriman. La tu bertukar daripada kafir kepada mukmin, daripada dosa kufur kepada menjadi orang yang hampir kepada Allah, jadi orang dekat dengan Allah. Allah berkuasa dalam masa sekelip mata menukar orang jahat jadi baik. Jadi ahli syurga, ahli sihir. Fir'aun marah, dia tak dengar pasal dia pada dapat iman yang betul, iman yang tebal. Tu cerita ahli sihir yang sudah bertukar menjadi orang beriman dalam masa yang sekelip mata. Begitu juga kisah seorang lelaki yang membunuh 100 orang. Mula dia bunuh 99, lepas tu dia menyesal, tiap-tiap kali bunuh tulis yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang sampai 99. Tiap-tiap kali buat jahat tulis. Tiap-tiap kali bunuh orang tulis, sampai dia bilang-bilang, oh ramai dah kena bunuh dengan aku 99 orang dah. Lepas tu dia menyesal, lama dah duk bunuh orang ni, aku tak mau buat jahat dah, aku tak jadi baik dah. Ada dalam kampung ni tuk guru mana aku nak pergi rojok, nak dengar jawapan kot-kot lah keinginanku untuk berubah jadi baik ni. Ada jawapan yang menggembirakan aku. Dia berkata, tu ada tuk guru seorang satu tempat, pergi jumpa dia. Padahal dia tu bukan tuk guru, tuk celaru. Orang nak tanya hukum hakam, pergi cari ulama. Dia nak tanya hukum hakam, pergi tanya orang kampung tak tunjuk ulama, tunjuk kepada abid. Abid mana ahli ibadat, ilmu tak ada tapi ibadat banyak. Ilmu dengan ibadat lain. Dia buat ibadat banyak tapi ilmu tak ada. Dia tekat ibadat untuk diri dia, tapi dia nak petua ke orang yang ni halal ni haram, yang tu dia tak erti. Walaupun dia rajin sembahyang sunat, walaupun dia khatam Quran tiap-tiap hari 30 juzuk sehari, selama mana dia tak mengaji halal haram, dia tak boleh bagi fatwa. Dia tak boleh jawab bab benda halal haram. Kerana ibadat satu bab, hukum hakam satu bab yang lain. Ada orang ada dua-dua sekali. Hukum hakam pun pakar, ibadat pun banyak. Macam imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab pakar dalam hukum hakam, dalam masa yang sama ibadat mereka tinggi. Imam Syafi'i khatam Quran sehari sekali. Kita
kita bulan puasa pun tak habis. Tak kena raya 10 tahun sekali. Tak kena raya nul. Masa kecil-kecil dulu lepas perang Jepun dulu. Tu yang khatam. Lepas tu tak khatam dah. Jadi kita ibadat tak tahu mana, ilmu tak tahu mana, maka kita ikut orang yang berilmu dan beribadat seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah bagi karamah perkara yang mencarikan adat, iaitu dia boleh speed baca khatam Quran 30 juzuk satu hari. Tiap-tiap hari 30 hari 30 kali khatam. Kalau ikut kepada masa biasa tak boleh dapat. Tapi itu perkara karamah yang Allah bagi pada dia. Karamah ni perkara mencarikan adat yang Allah bagi kepada wali-wali Allah. Bulan puasa sehari 2 kali khatam. Nak sebulan 60 kali khatam. Dalam syarah Ihya Ulumuddin dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi sebut ada orang khatam Quran sehari semalam 8 kali, siang 4 kali, malam 4 kali. Itu juga tak masuk akal kerana perkara mencarikan adat. Karamah ni sabit dalam Quran. Contoh karamah dalam Quran Nabi Khidir. Contoh karamah dalam Quran Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, berasa sehari itu sebahagian hari. Orang biasa mana boleh tidur sampai 300 tahun. Sekarang hari pun cemuhlah. Itu karamah kepada Ashabul Kahfi. Contoh karamah dalam Quran, makanan dalam musim sejuk ada pada musim panas. Orang beribadat dalam bilik, tiba-tiba ada makanan muncul dalam bilik dia. Siapa dia? Sayyidatina Maryam. Karamah Sayyidatina Maryam. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk dalam mihrab. Mihrab bukan macam kita ni. Kita ni mihrab, nama mihrab, tapi tak macam dulu. Mihrab dulu dia ada bilik, dia macam pintu. Mihrab lah macam tu. Jadi mihrab Sayyidatina Maryam dia macam bilik. Tiap kali Nabi Zakaria masuk dalam bilik ada makanan. Sayyidatina Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam daripada mana datang makanan ini? Qalat huwa min indillah. Jawab Sayyidatina Maryam, makanan ni Allah hantar mai terus ke aku. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada Allah siapa kena tanpa terhitung. Karamah yang sama berlaku kepada Sayyidatina Maryam. Karamah yang sama berlaku kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Sayyidah Fatimah duduk dalam bilik, Nabi SAW masuk dalam bilik, tengok ada makanan. Rasulullah tanya, "Mai mana makanan ini wahai Fatimah?" Sayyidah Fatimah kata, "Allah Ta'ala hantar." Maka Rasulullah kata, "Aku bersyukur kepada Allah kerana ada di kalangan umat aku yang Allah bagi karamah macam karamah Sayyidatina Maryam." Kisah itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tadi. Kullama ada surah Ali Imran. Karamah dalam Al-Quran lagi, kisah wali Allah yang menjadi menteri kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang memohon kepada Allah. Dengan permohonan dia, Allah hantar tempat duduk Puteri Balqis daripada Yaman ke Palestin dalam masa tak sampai sekelip mata. Itu karamah kepada wali Allah yang sabit dalam Quran. Maka tidak mustahil wujud kepada orang-orang dekat di kalangan Allah di kalangan umat Nabi SAW. Sehingga kan disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, fa asbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fambudan kalamah, atau fambidan kalamah. Fa asbitan lil awliyal karamah, isbatlah kamu pada wali Allah itu ada karamah. Wa man nafaha, barang siapa tak percaya, lontarkan kata-kata dari jauh. Maka di antara karamah orang di kalangan umat Nabi SAW ada khatam Quran sehari 8 kali, pagi, siang 4, malam 4. Kalau guna kira masa kita tak masuk akal. Itu karamah bagi mereka. Karamah Imam Syafi'i tiap-tiap hari khatam Quran, 30 hari 30 kali khatam. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, Imam Syafi'i bulan tak puasa sehari sekali khatam, bulan puasa sehari 2 kali khatam.
Kita ukur dengan kita, ish, bolehkah mohong betul cerita ni, aku tak percaya. Bolehkah baca Quran begitu banyak? Bila tanya ustaz, bolehkah orang dulu orang baca Quran banyak-banyak sehari-hari? Ustaz tu jawab, orang dulu baca Quran banyak setiap hari seperti mana orang lah baca handphone banyak setiap hari. Mengantuk suara handphone terbelik biji mata. 20 jam boleh berjaga depan handphone. Begitu asyiknya orang dulu dengan Quran, begitu cinta dan gembiranya orang dulu pegang Quran, seperti asyiknya orang hari ini pegang handphone. Makan pun lupa, tidur pun tak mau, ada handphone. Ambil handphone lapang terus, tak makan tadi. Ambil handphone nak mengantuk, lena jegir terbelik tadi mengantuk terus. Betul ada tok guru kata, begitu asyiknya masyarakat zaman dulu dengan zikrullah, dengan Quran depa, seperti asyiknya orang zaman lah dengan handphone depa. Kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita rasa suka benda baik macam orang dulu suka benda baik. Nak suka kat handphone tak apa, baca Quran dalam handphone, dengar ceramah dalam handphone, sebarkan ceramah dalam handphone, hantar kata-kata baik dalam handphone, terima kata-kata baik dalam handphone, silakan. Yang jadi masalah bila pegang handphone, dia tak jadi manusia, dia jadi orang lain. Masa semayang nampak manusia, lepas semayang buka boleh-boleh handphone, jadi lain pada manusia. Masalah. Maka nak kena minta kepada Allah supaya Allah buat dalam hati kita, suka yang Allah suka, benci yang Allah benci. Kalau hak tu tak wujud pada diri kita, dia akan jadi sebaliknya. Suka hak syaitan suka, benci hak Allah suka. Syaitan suka benda-benda lagu ni, dia akan suka benda syaitan suka. Hak Allah suka, dia tak suka. Maka kita nak kena mengaji, berusaha, berdoa, baca Quran, baca tafsiran Quran, baca kisah, baca amaran Allah, hukuman Allah kepada orang yang derhaka, supaya kita jadi orang taat, tidak jadi orang derhaka. Kerana orang yang buat dosa maksiat, Allah boleh hukum sekelip mata. Pada masa dia buat maksiat itu, cuma Allah Ta'ala bagi peluang lagi untuk dia menyedarkan dirinya dan kembali ke pangkal jalan. Ulama kata, innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil, Allah Ta'ala bagi peluang, bagi tangguh, tapi Allah Ta'ala tidak cuai. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui apa kamu buat, walaupun orang tak tahu setengah. Maka ulama kata Allah saja tak hukum dia, kerana dia, Allah bagi peluang ke dia untuk disedak dan kembali ke pangkal jalan. Dalam kitab, bukan kitab ni, kitab satu lagi saya tulis, Amalan Penenang Jiwa. Seorang ulama di zaman Bani Israel, dia suka buat dosa. Kebaikan pun dia buat, dosa pun dia buat, sama naik. Main time semayang, dia semayang, lepas semayang dia buat dosa. Main time puasa, dia puasa, lepas puasa dia buat dosa. Baik jahat, baik jahat, baik jahat. Satu masa dia baca doa, ya Allah, ya Tuhanku, berapa banyak aku dah buat dosa, tapi aku tak lihat Engkau menghukum aku sikit habuk pun. Dia buat macam-macam kesalahan. Dia mencuri, dia mohong, dia cakap benda dosa, dia melihat yang dosa, dia mendengar yang dosa, tangan kaki dia buat dosa, hati dia sifat-sifat mazmumah banyak, takabur, riak, sum'ah, hati dia dosa, luar dia dosa. Tapi dia rasa aku hari-hari buat dosa, baik aku buat, dosa aku buat, tapi tak nak rasa macam kena hukum apa pun. Ada orang buat dosa, lah tu kena hukum. Buat dosa dalam ambil duit orang tak betul, lah kali bankrupt perniagaan dia, Allah hukum di dunia. Dia duk buat dosa, tak ada berasa hukum. Dia baca doa lagu tu, ya Allah, ya Tuhanku, berapa banyak aku dah buat dosa kepada Engkau, tapi Engkau biar aku duduk lagu ni, tak ada hukuman apa aku nampak. Maka Allah bagi wahyu kepada Bani Israel, Nabi zaman itu, Nabi zaman Bani Israel suruh bagi tahu kepada tu alim tadi, alim fajir, orang yang berilmu tapi masih tak tinggal benda jahat. Alim fasik, alim pun alim, fasik pun fasik. Jadi tok siap di masjid hari Jumaat hampa tikak,
hari Sabtu beratuk kena nombor ekor. Ada dalam masyarakat kita dulu-dulu dia cerita. Tok siap pun jadi, kaki ekor pun tak tinggal. Dua-dua dia pulut. Anak jemaah saya kalau tok siap lagu tu, anak jemaah saya tanya, siang-siang bulan puasa tak puasa, main judi. Pasal tok siap pun teruk. Di sebuah negeri, di tok siap di sebuah masjid di sebuah negeri di kampung Pasiak Berdengung. Boleh dia campur dua-dua. Hari Jumaat dia boleh jadi hampak tikak jadi tok siap. Hari Sabtu Ahad pi tikar nombor ekor. Dia jadi tok siap dapat elong lambat kaya dia dah. Elong beratus tikar nombor ekor orang kena tengah juta, berhenti tak jawatan tok siap. Dosa pun dia buat, pahala pun dia buat. Masjid pun dia buat, kedai ekor pun dia pi. Masjid pun dia pi, kedai ekor pun dia pi. Inilah perangai ulama ini. Ilmu pun dia belajar, ilmu dia boleh sebarkan, tapi jenda jahat dia tak tinggal. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Bani Israel, pi habaq kat tok guru tu. Tok guru buat jahat tadi ni. Tok guru pun dia, tok celaru pun dia. Bukankah aku telah menghukumkan akan dia sekarang ini, tetapi dia tak sedang. Aku sedang melaksanakan hukuman kemurkaan aku atas diri dia, tapi dia tak sedang. Apa hukuman itu? Dua. Aku telah cabut daripada dia halawatul ibadah ataupun halawatul ta'ah wa ladzatul munajah. Aku tarik pada diri dia kemanisan kelazatan dalam beribadat dan kemanisan serta kelazatan dalam bermunajat dan berbisik kepada aku, tapi dia tak sedar. Itu satu hukuman yang berat. Orang lain baca Quran dapat lazat, orang lain semayang dapat lazat, orang lain duduk dalam i'tikaf dalam masjid dapat lazat, orang lain dapat duduk dalam zikrullah dapat lazat. Bila lazat dalam zikrullah, dia akan perbanyakkan zikrullah. Lazat dalam semayang, dia akan perbanyakkan semayang. Lazat dalam mengaji, dia banyak mengaji. Lazat dalam i'tikaf, dia banyak i'tikaf. Lazat dalam semayang jemaah, dia tak tinggal semayang jemaah. Dan lazat dalam berbisik dengan aku, berdoa kat aku, doa tengah malam, waktu tahajud, doa lepas fardu, doa dengan penuh kemanisan. Itulah hukuman berat yang aku sedang hukum pada dia, pasal dia tak tinggal dosa, tapi dia duk merasa tak kena hukum lagi. Dia duk merasa kalau buat jahat dengan kaki tu tenau orang, kaki tu patah. Dia duk merasa kalau buat jahat curi dengan tangan, tangan tu kudung lumpuh. Dah, dia curi dengan duit dengan tangan dia aku bagi sihat itu. Tapi aku tarik kemanisan ibadat. Dia buat ibadat tak ada rasa manis, tak ada rasa syok, yang kalau boleh dia tak tinggal ibadat. Pasal tak ada dasar kemanisan iman, kemanisan ibadat. Kemanisan iman tak rasa, kemanisan ibadat tak rasa, kemanisan zikir tak rasa, kemanisan doa tak rasa. Akhirnya dia buat bagi lepas. Tak pun dia berlakon. Berlakon macam ibadat hebat, sebenarnya kosong ibadat dia, kerana kesan tak ada, benda dosa tak tinggal. Kalau tengok pada kenyataan tu kena kat kita. Kita semayang tak cukup, tapi tak ada kemanisan semayang. Kalau ada, kita semayang tambah hak sunat banyak. Ni doa harap fardu 5 waktu, sunat qabliyah ba'diyah melintang bukan. Kalau kita dapatkan kemanisan baca Quran, kita baca Quran sehari banyak. Ni tak dapat kemanisan Quran, segan tak baca terus. Kalau dapat kemanisan zikir, kita akan zikir dan tambah-tambah 10 naik 100, 100 naik 1000, 1000 naik 10,000, 10,000 naik tidak terhitung. Kemanisan salawat, kemanisan zikir, kalau kita dapat, kita tambah. Macam kita dapat kelazatan makan nasi. Kita makan nasi, lauk sedap, kita tambah sepinggan lagi, tambah sepinggan lagi, tambah sepinggan lagi. Pasal lauk sedap, nasi sedap sampai kenyang. Cuba kita makan nasi basi. Pergi kedai nasi kandak, kita order nasi, kita usul gulai, dia bubuh gulai, kita makan-makan nasi basi, gulai kemarin dulu. Dia terlupa apa hangat. Bubuh semulut, kuah basi, pepak pun tak, luah keluar, tinggal terus. Marah kat tukang kedai. Hang jamu gulai basi aku tak boleh makan. Aku bus mulut bayang aku tak mau. Pasal apa? Gulai basi. Lauk yang basi, ikan yang medak, tak ada nak buh dalam mulut kita hidup, kita tahulah ni tak elok basi, tak buh dalam mulut lagi, kita tinggal lah. Kalau buh pun kita rasa basi, kita luah balik.
Kita tak akan tambah suapan kedua, ketiga, pinggan kedua, pinggan ketiga, pasal lauk tak sedap, lauk basi. Lah ni kadang-kadang kita dapat ibadat macam kita makan nasi basi. Makan nasi basi semula kita luah, surah Quran baca satu huruf kita tinggal. Bahkan tak mau baca terus, seperti mana kita tak mau makan terus makanan yang basi. Kita tak mau sembahyang sunat kerana kita rasa seperti mana sembahyang sunatnya macam makan nasi basi. Kita tak mau berzikir kerana kita rasa zikirnya macam makan nasi basi. Kita makan sedap, kita tambah sepinggan, dua pinggan, tiga pinggan. Kita orang suara Quran, aku segan baca pasal tengok Quran serupa suara nasi basi masuk dalam mulut. Tak mau makan terus. Tapi kalau suara handphone serupa kita jumpa nasi yang sedap, nasi sepinggan tambah dua pinggan, tiga pinggan, empat pinggan. Suara handphone seminit, 2 minit, sejam, 2 jam, 20 jam. Kalau boleh 25 jam sehari semalam. Lepas sampai ada 24 jam. Kelazatan kita dalam perkara dosa berarti kita kotong. Kelazatan kita dalam perkara lara, perkara sia-sia, kita masih kena perbaiki diri. Kerana kita tidak dapat kemanisan dalam ibadat. Kalau tanda orang dapat kemanisan dalam ibadat, apabila dia sedap ibadat, dia tambah. Sebab itu kita baca sejarah orang dulu-dulu, ada sembahyang sunat sehari 500 rakaat, ada 400 rakaat, ada sehari 1000 rakaat. Kerana mereka diberikan kemanisan sembahyang sunat. Ada yang khatam Quran, baca Quran sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam, kerana dapat kemanisan baca Quran. Kita hari ini kemanisan kita menonton TV, kemanisan kita main handphone, kemanisan kita sembang mohong, kemanisan kita merapu. Itu kita boleh tambah banyak jam. Ajak pergi mengaji, tak lama lena. Kemanisan kita tengok khutbah Jumaat, lah habis dah khutbah. Sedap sungguh khutbah hari ni. Sampai tak sedap habis dah. Kalau jumpa anak makmum lagu tu betuah tu imam. Yang kita tu jumpa tu imam naik-naik pijak mimbar, lah sekerat masjid dah lena. Baca khutbah 20 minit, 30 minit. Dalam makmum lah hati makmum rasa macam 2 jam tu imam ni baca khutbah. Turun tanya tu imam, awak tu khutbah panjang ni. Tu imam kata, apa puasa panjang apa, bukan lama mana. Yang hampa duk lena tu puasa panjang. Minggu depan aku ni baca khutbah tu imam tu lena balik. Awak tu imam lena minggu ni. Minggu depan aku baca hampa lena. Lah hampa baca aku lena pula. Khutbah Jumaat tengah jam 20 minit, 15 minit kita rasa macam sejam. Pasal kita tak dapat kemanisan mendengar khutbah Jumaat. Kemanisan dalam ibadat kita tak rasa, tapi kita kena paksa diri. Dah tak rasa kemanisan, tak paksa, lama tak mau terus. Macam sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud kalau tak paksa malam pertama 2 rakaat, malam kedua 2 rakaat, tak paksa sampai kesut habis setahun, terkejut pun tak. Maka kena paksa kita kunci jam, bangkit walaupun 2 minit, 5 minit sebelum subuh, sembahyang 2 rakaat doa. Sembahyang doa jangan tinggal tiap-tiap malam, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun doa ada 3 patah. Kerana dengan tahajud itu insya-Allah akan mempermudahkan urusan kita di siang hari, akan mempermudahkan ibadat kita yang lain. Itu nak kena paksa. Jadi peringkat mula kena paksa. Ulama kata, aku memaksa diri aku 30 tahun mangkit malam, lah kali aku dapat kemanisan mangkit malam, tak mangkit tak hidup. Kenikmatan mangkit malam. Kerana tapi nak dapat itu paksa dulu. Macam mengaji, paksa mengaji dulu, mengaji, lah kali jadi alim. Ketika itu ilmu main macam hujan, seperti Syekh Syarawi. Syekh Syarawi kata, aku pulun membaca puluh 30 tahun, lepas tu aku mengajak tak ada baca dah. 30 tahun kemudian hanya tunggu ilham Allah Taala bagi. Tapi hendak mula tu nak kena paksa diri 30 tahun mengaji, menulis, mengapai. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, 30 tahun mengaji. Lepas tu 30 tahun, 40 tahun yang belakang tak gaduh buka kitab, tak gaduh menulis, tak gaduh membaca. Allah hantar macam hujan ilmu dia. Dia boleh duduk bagi tafsir 2-3 jam tanpa tengok Quran, tanpa tengok tafsir. Peringkat mula kena paksa. Tahajud pun kena paksa mula-mula, lepas tu dah lekat tak apa. Mayang jemaah pun kena paksa, tak dan lekat tak apa. Sayyiduna Sa'id ibn Musayyib dia rahimahullah, dia kata, aku 40 tahun duduk sembahyang jemaah, tak pernah tinggal takbiratul ihram belakang imam.
40 tahun sembahyang jemaah, ada riwayat 30 tahun, ada riwayat kata 40 tahun. Duduk belakang tu imam, tiap-tiap kali sembahyang nampak tengkok tu imam, berarti saf pertama. Dan tak pernah masbuk walaupun satu rakaat. Semenjak 40 tahun yang lalu. Pasal apa? Sebelum masuk waktu dia dah ada di Masjid Nabawi. Sebelum masuk waktu dia sudah main masjid. Setiap kali orang azan dia sudah ada dalam masjid. Setiap kali takbir dia takbir belakang tu imam. Tu imam bagi salam, dia bagi salam. Tak pernah masbuk satu rakaat semenjak 40 tahun. Kerana orang zaman dulu kata dalam kitab Kabair, sesiapa yang sembahyang jemaah tiba-tiba dia terlepas takbiratul ihram belakang imam sekali saja, tu imam bagi salam dia kena masbuk makin sama satu rakaat, kami anggap itu musibah besar, kami jumpa dia ucap takziah selama 3 hari 3 malam. Kalau terlepas takbiratul ihram sekali belakang tu imam, kalau terlepas sembahyang jemaah sekali belakang tu imam, kami ucap takziah kat dia 7 hari 7 malam, seminggu. Jumpa takziah lah hang terlepas sembahyang jemaah sekali. Sedih dia. Pasal orang ni pakai sembahyang jemaah tak tinggal. Hak terlepas takbiratul ihram, takziah lah selepas masbuk satu rakaat, terlepas takbiratul ihram sekali hari ni. Tak pernah terlepas sekali ucap takziah. Takziah ni orang ucap kat orang mati. Takziah lah pasal pak hang mati pagi tengah hari tadi. A'zamallahu ajrakum wa ghafar li mayyitikum, semua doa minta Allah ampun si mati dan beri pahala banyak. Pasal apa? Takziah kerana kematian keluarga. Depa ucap takziah bukan kematian keluarga, pasal terlepas sembahyang takbiratul ihram saja sekali. Takziah 3 hari 3 malam. Kalau terlepas takbir sembahyang jemaah sekali 7 hari 7 malam. Takziah mereka berbunyi, laisal musab man faraqal ahbab, innamal musab man faqadat thawab. Bukanlah orang yang ditimpa musibah itu orang yang berpisah dengan kekasihnya. Orang yang ditimpa musibah itu orang yang menempuh masa yang Allah bagi dalam keadaan tak ada pahala ataupun pahala sikit. Allah bagi peluang sembahyang jemaah 27, hang duk pergi tinggal dapat 1. Hang duk dalam musibah, orang lain dapat 27 pahala, hang dapat 1. Allah bagi fadilat takbiratul ihram belakang imam besar. Siapa tak tinggal takbiratul ihram belakang imam 40 hari berturut-turut, 40 kali berturut-turut, Allah bebaskan dia daripada sifat munafik dan bebaskan dia daripada api neraka. 40 waktu, 40 hari. 40 waktu, bukan 40 waktu 8 hari 8 malam. Siapa sembahyang jemaah 40 waktu tak terlepas takbiratul ihram, tu imam takbir, kita takbir, imam bagi salam, kita bagi salam, bebas daripada sifat munafik, bebas daripada api neraka. Peluang masuk syurga cerah. Ni orang pencen boleh buat, orang kerja payah nak buat. Ada seorang hamba Allah di Terengganu, dia buka kedai roti canai, kedai nasi, dagang lah apa semua. Tak boleh nak pergi sembahyang jemaah cukup. Pasal apa? Pasal belah anak. Pergi ke kedai, dia orang nak beli tak ada, pelanggan lari, duit tak ada, nak kena terpaksa menega, nak sarah anak mengaji, anak ramai. Sampai satu masa anak dia berjaya mengaji luar apa semua, kedai pun dah bagi kat anak dia pegang, dia dah relax tak ada apa, dia berazam, aku nak amal hadis ni. Maka dia pergi sembahyang jemaah, tu imam takbir, dia takbir, tu imam bagi salam, dia bagi salam. Sekali 5 waktu, 2 hari 3 hari sampai cukup yang hadis tawarkan itu. Dia kata aku nak tawaran hadis itu, iaitu siapa boleh sembahyang jemaah turut-turut sekian-sekian waktu tanpa ada masbuk satu rakaat pun, Allah bebas daripada munafik, bebas daripada api neraka. Allah makbul kehendak dia, mati elok, mati hari jemaah dan sebagainya, mati dalam keadaan elok kerana dia azam nak sembahyang jemaah tak tinggal berturut-turut tanpa ada masbuk. Maka sembahyang jemaah satu kelebihan. Takbir beratul ihram selepas imam bagi salam, kita bagi salam, tak masbuk, satu kelebihan yang lain. Depa kata kat orang yang terlepas takbiratul ihram belakang imam, bukanlah orang yang ditimpa musibah itu orang yang kematian, orang yang dia sayang, tapi orang yang ditimpa musibah itu orang yang tak dapat pahala, faqadas sawab, walaupun pahala tak dapat banyak, dapat sikit. Pasal apa sikit? Pasal orang bagi imam bagi salam dia masbuk satu rakaat. Pasal apa dia sikit? Pasal imam sembahyang jemaah dia tinggal sembahyang jemaah sekali. 7 hari 7 malam dia ucap takziah sedemikian.
Kalau kita hidup zaman tu hari-hari dapat takziah. Pasal kita hari-hari tak main jemaah. Takziah lah pasal hantuang jemaah Lohor tadi. Takziah lah hantuang pagi tadi subuh. Sampai mati belum dapat takziah tu. Kalau kita hidup zaman orang jaga sedemikian, zaman salaf dulu, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in 100, 200, 300 tahun hijrah, masjid penuh melimpah, tak ada orang sembahyang jemaah. Tiang banyak pada orang. Masjid banyak, tiang banyak pada orang. Kalau masjid merebuk ni duduk tepi pasar malam, malam saya mengajar ni ada pasar malam, orang pergi pasar malam banyak pada orang pergi masjid. Di saat manusia tak main masjid, kita boleh main, alhamdulillah, betul. Syukur pada Allah. Kali ni tak apa, orang tak main pasal hujan. Saya pun tahu. Tadi saya pun telefon, nak main tak main, hujan tak hujan. Apa kata tak hujan, main juga, alhamdulillah. Main masjid ni fadilat besar sangat-sangat. Tapi tak nampak pahala tu. Akhirnya kita pergi sekali, kita tuang seminggu. Berapa ramai orang hanya boleh pergi masjid hari Jumaat. Waktu lain tak boleh pergi. Kerana bukan boleh pergi nampak pahala. Kalau sekali pergi nampak RM50, penuh masjid, lepas 18 tingkat pun tak cukup. Ni pergi masjid tak dapat duit. Dah tak dapat duit, kadang-kadang kasut hilang pula. Memerlukan kepada keyakinan. Dan bila kita baca hadis cerita begitu besar fadilat pergi rumah Allah. Setiap kali kita pergi masjid, Allah sediakan hidangan dalam syurga. Man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw rah. Barang siapa yang pergi masjid pagi atau petang, Allah sediakan hidangan kepada dia setiap kali dia pergi pagi ataupun petang. Kita pergi 5 waktu, 5 nikmat yang Allah sedia tambah dalam syurga. Lagi tinggi darjat dalam syurga kita akan dapat apabila lagi kerap kita pergi rumah Allah. Termasuk hadis-hadis yang lain. Jadi kita baca hadis malam ni, tajuk malam ni cerita tentang taqwa, cerita tentang tawakal. Tawakal maksudnya kita berusaha zahir, kita berusaha cara betul, hati kita berserah dan bergantung pada Allah. Dalam hadis Imam Tirmizi, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ada seekor unta, saya buat main unta ni. Saya nak lepas, lepas tu saya bergantung serah tawakal pada Allah, ataupun saya nak ikat baru tawakal?" Nabi SAW bersabda, "I'qilha wa tawakkal." Ikat dulu baru tawakal. Maksudnya usaha dulu baru serah pada Allah. Budak nak lulus periksa, baca buku dulu, doa dulu, baru serah pada Allah. Buku tak baca, sekolah tak pergi, lepas tu duduk tawakal saja, tak kena. Orang cari rezeki, pergi kerja dulu, baru serah pada Allah. Ni dekat hang awak tak pergi kerja, tawakal lah, ada rezeki mai Kalau tak ada pun doa bagi mai Awak tak pergi kerja, aku tawakal lah. Tak kena tawakal, minta rezeki, kerja tak mau. Orang minta rezeki, nak ada rezeki, kerja cari rezeki kena ada. Orang yang nak lulus periksa, kerja baca buku kena ada. Maka tawakal maksudnya al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Anggota zahir kita berusaha, hati kita bertawakal kepada Allah. Himpunan dua tu baru nama tawakal yang betul. Sebagaimana hadis kata, seekor burung yang keluar di pagi hari dalam perutnya kempeh, balik ke rumah dalam keadaan perutnya penuh makanan. Maksud burung tu tak duduk di sarang dia. Aku duduk dalam sarang aku, tawakal, kok makanan yang masuk dalam mulut aku. Tak, burung tu keluar pergi cari rezeki. Petang baru balik. Masa dia keluar kurus, masa dia balik gemuk, kerana dia berusaha dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tawakal yang sebenar ialah kita berusaha dengan cara yang betul, dalam masa yang sama hati kita bergantung dan berharap kepada Allah. Kalau hati saja berharap dan bergantung, usaha tak dilakukan, itu tak nama tawakal, tak nama tawakul. Yang tu nama tawakul, yang tu tidak dibenarkan. Harap rezeki kerja segan, tak mau. Harap lulus periksa, pergi sekolah segan. Harap naik pangkat, kerja segan. Harap saja, doa saja, kerja tak mau, tak jadi. Maka dua-dua tu perlu disertai. Harap nak masuk syurga, ibadat segan, maksiat tak mau tinggal, tak nama tawakal. Mesti kena dua-dua sekali. Siapa betul-betul tawakal, fahuwa hasbuh, cukuplah Allah kepadanya. Jadi masa pun dah lewat dah, kita cemerlang.
termasuk salah seorang lamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'aana kama hiya fi niyyatina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr, waj'al khayra ayyamina yawma nalqaka fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.